Okay, so untuk pagi ni kita akan discuss berkenaan dengan lab report eksperimen 5. Dah sampai eksperimen 5 dah. Ada yang tanya Madam, kita ada practical test tak? Ada tak jawapan dia? Kita ada practical test tak? Mestilah ada. Okay, cumanya berbeza sikit dengan SDS sebab SDS dia ada kena buat video. So sebab tu mujur diorang awalkan sebab kan mereka pun akan kembali ke college. Kalau tak awalkan susah untuk you sendiri nak cari bahan-bahan amali di rumah tu untuk buat eksperimen di sini. Sebab bila once dah balik sini, you all memang tak dibenarkan keluar biasanya. Memang duduklah dalam ni. Kalau 2 bulan nak sampai cuti SEM, 2 bulan lah. Sebab kita nak kurangkan potensial jangkitan atau sebagainya. So you all belum dapat balik. Sedih lah sikit kita tak dapat jumpa secara bersemuka. Okay, tapi mungkin ada hikmahnya. Okay, so kita dah sampai eksperimen 5. Minggu depan, Isnin terus buat eksperimen 6. Membawa maksud pada Isnin satu lagi adalah post lab. Kita dah tak ada pre-lab lain lah. Okay, post lab eksperimen 6 dan barulah saya akan bagi you guide untuk lab salah. Minggu depan, minggu 11 kan, saya akan bagi you eksperimen 6. Lepas tu kita cuti 1 minggu. Okay, so seminggu tu tak kacau lah. Jangan risau, madam tak akan bagi kerja sekolah. Okay, cumanya apa yang akan berlaku naik daripada cuti tu, itu adalah pada minggu yang ke-12 tau anak-anak. Tak silap madam, pada minggu 12 tu you ada UPS 2. Kenapa UPS 2 ni cepat? Sebabnya bab untuk UPS 2 pula adalah bab expression yang kita dah belajar chapter 2 hari tu. Okay, dan juga bab yang kita tengah belajar sekarang. So within next week insyaAllah habis bab genetic inheritance. So waktu cuti tu tak nak buat tak apa, nak buat naik-naik cuti tu pun tak apa. Tapi saya akan assign jugalah latihan-latihan sebab saya tengok macam membantu jugalah. Kebanyakan resultnya ada je yang dapat markah penuh, ramai je yang dapat 12 ke atas, tapi adalah 1, 2, 3, 4, 5 orang makin banyak pula dapat 8. Tapi kelas kita setakat ni paling rendah 8. 8 tu rendah lah sebenarnya tau, sebab markah total nanti per 20. Sekarang ni 14. Next pun 14 soalan. Dan lepas tu 8 soalan. So dari semua soalan tu dia akan perkan dengan 20. Dia awkward number lah. So jangan bazirkan markah untuk UPS 2 dan UPS 3. UPS 1 dah berlalu dah. Samalah juga dengan kelas 3 pun kan. Okay. Alright. So pada minggu 12 tu, waktu tutur akan ada salah satu tutur. Nanti kita decide yang akan jadi UPS macam hari tu. Okay, dan pada waktu amali Isnin tu, okay, adalah post lab eksperimen 6, eksperimen kacang yang nak tanam minggu depan ni. So tak apalah kalau lah kata ada orang tak sempat beli kacang minggu depan, dia dah tahu dah lab report tu kena buat macam mana. Okay, mungkinlah waktu cuti dia tanam kacang ke. Ada 2 minggu tempoh nak dapatkan data. Okay, tak apalah. So pada minggu tu bila dah buat perbincangan post lab 6, dan saya akan bagi guide for practical test. And during that time lah saya akan bagi tahu dalam 6 eksperimen kita ni yang mana yang akan keluar sebagai practical test di mana you kena prepare lab report dia within that time. Okay, kita akan bagi masa minggu 13 punya lab 2 jam kan. Okay, setengah jam pertama you akan jawab manipulative skill question berkenaan dengan mikroskop. Maknanya skill lah. Slide nak letak kat mana, kalau nak laraskan stage nak buat kat mana, yang macam eksperimen 1 ataupun yang masa saya buat guide awal-awal tu. So kena tengok balik video mikroskop tu, belajar balik cara, tapi soalannya soalan objektif. So you pilih lah sebab kita tak boleh nak uji you buat. Manipulative skill ni ialah skill you buat, tapi you di rumah, so kita keluarkan dalam bentuk soalan objektif. Okay, so maksudnya pada waktu itu 3-3 kelas ni dengan saya lah. Kalau UPS kelas 3 bukan dengan saya, tapi untuk practical test you dengan saya pada waktu practical tu. So setengah jam pertama you akan jawab soalan tu. Okay, and then kita akan release soalan untuk lab report pula. Okay, mana-mana eksperimen, tapi dia lain sikit. Dia tak ada exactly sama. Jangan you kata you pergi snap je, oh eksperimen 1 you pun snap eksperimen 1 yang you dah buat. Jangan soalan dia lain-lain tau. So ikut balik apa yang saya assign, baca betul-betul, prepare lab report ikut skill yang kita belajar sepanjang 6
eksperimen ni, tuliskan lab reportnya. You kena scan guna scanner ke apa-apa untuk PDF kan, dan wajib hantar pada hari itu juga. Maknanya sepatutnya kena siapkan pada waktu bio tu juga dan terus submit. Kalau you submit lewat, dia akan apply waktu yang berapa point. Satu hari lewat 1.5. Dan kita kalau ikut tak kira lah, sebab soalan dia bukan assignment. Soalan tu kena cepat, kena terus hantar. So kalau ada apa-apa kena terus direct contact dengan saya, sebab macam assignment tu ada 2-3 orang yang memang dah dipotong markah sebab terpaksa lambat hantar. Bukan dia terpaksa lambat hantar, dia terlambat hantar, ada masalah, tapi sebab kita dah digariskan begitu oleh BMKPM. So janganlah sayang markah you all. Okey, panjang pula bebel cerita pasal practical test. Sebenarnya nak tunggu ada berapa orang masuk dah. Okey, ada 51 je. Anak madam ada 68. Okey, so jom kita mula. Alright, so untuk eksperimen pollen grain, ini apa yang penting adalah, macam biasa you kena ada titlenya lah, pollen germination. Walaupun kita belajar lebih kepada struktur pollen dan juga struktur bunga, tapi memang dah tajuk dia begini, so kita tulis yang beginilah. Experiment 5, pollen germination, dan mestilah ada to identify the various shape and structure of pollen grain, dan juga explain the reproductive structure of flowering plant. So for this part, kita tengok kawan kita buat. So ini adalah sampel pertama. Terima kasih kepada penyumbang lab report. So dia ada pollen germination. Tulisan kan, korang kan jaga comel-comel sikit, jangan sampai tak boleh baca tau. Tapi saya tak risau sangat sekarang, sebab you tulis atas kertas yang bergaris. Hari tu masa assignment, subhanallah, saya tahu sebenarnya assignment hari tu ramai je yang tak buat dalam kertas drawing block kan, buat dalam kertas A4. Lepas tu dia jadi sempit, lepas tu bila saya zoom dia pecah. Kantoi. Tapi tak apalah, yang tu saya kira halal lah. Alright, so title dengan linear outcome tak ada markah macam biasa. This one is another sample from your friends. Thank you very much. Hari ni anak-anak lelaki madam yang menyumbang lab report hari ni. Seperti yang dijanjikan, terima kasih kerana tak mungkin janji. Alright, so next adalah kita tengok kepada bahagian observation. Untuk part observation ni, kalau you tengok pollen grain sama ada. So you ada 3 drawing. Sama ada hibiscus atau gambar rajah spider lily. Kalau hibiscus dia ada axin and spine. Kalau spider lily dia ada axin sahaja. 4 markah untuk gambar ni. Manakala 4, 5, 6 male kena ada 2 label, dia ada kena ada 3 label. Setiap satu ni ada markah selain daripada markah title dan markah kalau this one dia ada magnification lah. Kalau you ingat ini adalah gambarnya, kita pakai magnification objective lens 40. Ada yang tanya, nak lukis yang ni je ke? Tak, madam suruh lukis the entire flower. Tapi kalau itu untuk male reproductive structure, labelkan yang male saja. Kalau untuk female reproductive structure, labelkan yang female. Ini yang hari itulah. So kita tengok pada rakan you punya lab report. Kalau kita tengok kat sini, discussion nanti dulu, kita tengok gambar dulu. 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar. Macam mana ni? Kenapa yang ni tak ada 5.1? Mungkin masa dia scan dia tak ikut turutan. 1, madam nak tegur so labeling ni kalau nanti you boleh je lah buat figure 1, figure 2, figure 3 untuk lab report yang practical test, sebab dia tak ada eksperimen. Tapi ini adalah eksperimen 5, supposedly kat sini dia 5.1 lah. Untuk gambar yang pertama, kawan you ni pilih gambar pollen grain of hibiscus. So pastikan kalau bentuk macam durian yang you lukis, tak ada shading, tak ada orang kata tak ada sketching. Tengok title. Ni saya tak potong lah markah. Figure 1, pollen grain of hibiscus. Kalau bentuk satu lagi, kita tengok rakan kita satu lagi buat gambar apa. Harap-harap dia buat spider lily. Tak, dia pun minat gambar ni.
Okay. Kalau yang you lukis yang satu lagi, so maksudnya you kena tulis pollen grain of spider lily. Kejap lagi Madam lukis macam yang spider lily. So ini satu markah. So kita punya markah ni adalah TLDM di mana TLDM untuk setiap gambar. T ini adalah title ada. Okay, for this diagram 400x. Okay, magnification ada, gambarnya betul, tak ada shading. Okay, tapi teguran ni untuk abang ni kalau boleh gambar ni, tengok kalau kita zoom kan, you punya bentuk spine ni dia tak attach pun pada garis. Pastikan bila kita lukis benda tu macam terlekat. Kalau tak dia consider ni macam terasing daripada struktur sebenar. Tapi saya tak potong lah, markah betul je lukis tu. Okay, dan duri-duri ni, axin ni adalah permukaan luar pollen grain tu, dan duri-duri ni spine. Okay, so for this one dia 4 markah, satulah markah dia. Okay, so total untuk gambar ni abang dapat 4. Okay, so kawan dia seorang lagi. Okay, TLDM juga. Tanda sekat sama-sama ya. Okay, so title ada, magnification ada. Okay, semua. Okay, kalau macam ni, okay, bear in mind, label once, sekali je untuk benda yang sama, walaupun ada 3 gambar. Okay, sekali je. Tapi saya tak potong lah markah. Okay, axin adalah dia punya kulit luar ni. Okay, dan spine adalah duri ni. Okay, 1 markah. Okay, diagram. Okay, dapat 1 markah. So, dapat juga 4 markah. Okay, so kalau you kena lukis spider lily, okay, macam mana you lukis? Okay, kalau spider lily, untuk labeling dia, so siapa-siapa yang buat spider lily, saya lukis sekarang. Okay, dalam kotak you tu lah. You kenalah lukis spider lily tu, punya pollen bentuk dia mesti bujur macam ni. Okay, dan nak menunjukkan garis-garis ni, okay, kalau saya buat macam ni. Jangan shading pula, jangan ada you warnakan pula kotak-kotak tu, salah, tak boleh. Dalam biological diagram, preparation of lab report, benda tu penting. No shading, no sketching. Dan lukis ni, saya tengok ada yang perangai dia, lukis pakai pen. Lukis tak boleh pakai pen, madam ni pakai pen sebab pen digital. Okay, tak boleh Alright. So, bila dah macam ni, okay, so diagram ni dah boleh dapat 1 markah lah. Okay, so apa label yang dia boleh buat? Dia tak ada spine. So, this one you just label sebagai axin. Okay, dan untuk dia punya diagram ni, apa title dia? So, figure 5.1 pollen of spider lily. Okay, dah dapat markah penuh belum? Okay, apa satu lagi yang kita belum buat? Okay, jangan lupa dalam kotak tu mesti ada magnification. So, the magnification is 400x. Since gambar yang madam tunjuk ni 40. Okay, so for this one, kalau kita buat TLDM-nya, okay, title ni 1 markah. Label dia 1 je. Kalau tadi kena 2, 1 markah. Sebab memang itu. Yang ni 1 markah juga. Diagram dia betul 1, magnification ada 1. So, jangan main tulis ikut madam ni tau. Tengok gambar you tu. Sebab bila madam semak balik masukkan markah, madam perasan ada orang sebenarnya salah gambar dia tu. Okay, so kalau tak sure, you boleh tangkap gambar, hantar kat Telegram. Biasanya walaupun lambat sikit madam balas, tapi madam akan balas juga. Alright. So, settle untuk part observation. So, kalau ikut observation yang pertama ni 4 markah. So, next ialah kita nak tengok pula male and female reproductive structure of flower kan. Okay, so berapa markah dia? 5 untuk male, 6 untuk female. Sebab apa? Dia kena ada title tapi dia tak ada magnification untuk gambar kali ni. Okay, jom kita tengok. Okay, gambar kedua ni, ini statement male kan. Male reproductive structure. So, TLD je. Tapi total dia mestilah per 5. Kenapa? Okay, so kalau ikut madam nak potong ke tidak markah diagram dia? Okay, kalau ikut untuk abang ni madam potong markah diagram, madam tak bagi markah diagram. Sebab apa? Dia hanya lukis bunga ni punya enter dengan filament. Sedangkan madam suruh hari tu lukis the entire flower. Dekat flower tu locate yang mana male dengan female. Tapi bila diagram dia dapat kosong, title dapat markah.
Okey, dia bukanlah terus dapat kosong markah untuk keseluruhan. So label dia yang betul merujuk kepada struktur yang betul boleh dapat markah. Macam contoh ni kan, enter ni, abang nanti next time kena garisan ni kena attach pada struktur tu. Okay, this one is enter betul. Filament betul. So untuk setiap satu label untuk male dan female reproductive structure dia setiap satu ni satu markah. So sebab tu markah dia berbeza. Untuk gambar kedua ni 5 markah. So abang ni dapat 2 markah. So dia just hilang markah kosong untuk diagram. Kenapa? Okay, reason dia should draw kawan-kawan yang lain pun. Okay, should draw the entire flower. Kita tengok abang seorang lagi. Okay, abang seorang lagi pun sama Okay, TLD. Okay, so TLD, title, male reproductive structure of ni. Okay, diagram kosong, label, this one is enter, this one is filament. Okay, so kat sini dia dapat 2, so dia dapat 3. Kenapa 5? Kejap bagi saya semak kejap. Kenapa 5? Mana ada magnification? Tak ada. So diagram ni saya bagi 2 lah. Saya adjust. Korang kalau korang pergi tiru cikgu lain punya lab report, nasib lah. Okay, kejap. Okay, so saya nak ubah markah dia. Suka hati saya lah kan, kelas saya. So betul lah, kat sini dia per 5. Patutnya diagram dia 2 markah. Okay, this one pun adalah 3. Diagram 2 markah. Kita bagi effort. Kat sini dia dapat 1 je lah markah sebab dia lukis male dengan female reproductive structure, male reproductive structure kan. Okay, so kalau ni jangan bagi kosong, adjust balik, dia dapat 1 je. Kalau nak dapat 2, syarat dia apa? Kena lukis the entire flower. Yang ni pun sama. Saya adjust. Betulkan balik sebab dia 5 markah saya tengok. Sorry, silap. Okay, 1, 4. So, yang dapat 2 markah untuk this part, okay, adalah yang siap lukis bunga sekali. Macam mana cara dia lukis bunga? Contohnya, kalaulah madam boleh tunjuk macam ni, maknanya dia lukis the entire flower. Dia lukis macam ni lah. Tapi dia tak label semua. Dia label filament yang mana, enter yang mana. This one dia tak label lah. Yang ni boleh dapat 2 untuk diagram tadi. Boleh faham tak? Okay, kalau macam ni kan, dia lukis the entire, tapi dia tak label yang ni untuk male. Dia label yang ni je. Dan gambar yang ketiga, okay, adalah gambar, yang ni lukis pula. Okay, T, L, D, M dia memang tak ada. Okay, female reproductive structure. Label dia kena ada 3. Stigma. Okay, ovary. Ini bukan pistil. Okay, pistil ni gabungan stigma, style dan ovary. Itu yang dipanggil pistil. Pistil tu merujuk kepada female reproductive structure. Kalau ada 3-3, kita panggil pistil. Tapi yang ni salah lah. So sepatutnya this one adalah style. So instead of label dapat 3, dia dapat 2 je. Sepatutnya 3. Yang lain ni madam bagi gambar, bagi markah tak? Tak. Sebab kat sini dia memang nak kita label female reproductive structure. Cuma, okay, for this part, diagram dia dapat 2. Sebab dia lukis bunga dan dia lukis yang mana female reproductive structure. So tak dapat markah penuh jugalah. 5/6. So for this abang, dia dapat 5 campur 4 9 campur 4 13. So untuk dia punya bahagian observation, okay, observation dia dapat berapa? 13/15. Betul tak? Dia hilang 1 markah tadi kan? UL pun tulis 4 4 8 8 5 13. Okey, betul. Okey, kalaulah gambar ada 3, so yang bawah ni tak perlulah buat kotak. Nanti masa practical test pun macam tu. Kalau gambar dia ganjil, kita buat kotak yang ada je. Yang bawah ni tak payah. Okey. Alright, so for the second one, kita tengok. Yang ni 4 tadi, 4. Susunan gambar ni macam rotan ni. Okey. So kau tengok. Sama juga.
Okay, female, reproductive, hibiscus, pistil. Pistil ni maknanya merujuk kepada tiga-tiga ni. Sebab tu dia boleh label sebagai pistil. Kalau male, enter dengan filament tu kita panggil sebagai stamen. Stamen Madam rasa tak ada T lah. Dia tak ada T. Stamen. Okay, dia tak ada T. Okay. So, kita akan belajar balik benda ni nanti masa chapter 8. Okay, TLD. Okay, title ada. Label ada stigma. Okay, stigma ni kalau lagi tepat kita label yang permukaan atas ni tau. Ni stigma. Okay, tapi ni saya tak salahkan lah, betul lah. Okay, tapi lagi tepat yang atas. Permukaan atas ni adalah stigma. Okay, kalau yang ni dia label ovule, salah. Ovule adalah struktur yang kat dalam ni. Yang ada bulat-bulat kat dalam ni. Kalau madam conteng ni, madam betulkan ni untuk you ulang kaji balik nanti kalau ni. Okay, yang dalam ni ovule. Yang luar ni apa? Kejap. Nanti kan dia tengok balik kan salah. Ini ovule. So, struktur yang luar ni adalah ovari. Yang kita nampak luar, yang you belah itu, yang you nampak bab kat luar tu, itu ovari. Dalam dia baru ada ovule. Okay, so salahlah label ni. Kalau siapa yang label ovule salah. Dia mesti stigma, style dan ovari. So 2 je markah dapat kat sini. Untuk diagram dapat 1 saja sebab tak lukis flower. So dapat 4 juga per 6. So 4 4. So dapat 12. So 12 lah. So kat sini dapat 12 per 15. Okay, so untuk next part kita tengok untuk bahagian discussion. Okay, bahagian discussion, ya. Tolak 1. Ya, betul. Dia sepatutnya markah diagram untuk figure 5.2 dengan 5.3, 2 markah. Sebab kita tak ada magnification kan. Dia 2 markah. Kalau tak ada bunga, tolak 1. Syaratnya betul lah dia lukis stigma, style, ovari ataupun filament dengan enter. Macam kawan you lukis tadi. Boleh? Alright. So, untuk discussion, ya. Tak apa. Hibiscus. Tak semestinya. Tak kisah. Boleh je. Tak apa, boleh. Tak ada masalah. Alright, yang penting dekat title awak tulis spider lily dengan hibiscus kan. Lain-lain kan. Ikutlah gambar apa awak lukis kan. Betul tak? Janganlah lukis lain, label lain. Boleh lah tu. Betul? Alright, thank you sebab tanya soalan. Very good. Okay, so untuk discussion tak perlulah salin this one. Ini kan hari tu yang madam bagi guide. Now kita fokus pada this one. Okay, ini pointnya. Okay, sepatutnya bila dia suruh you describe function of male and female reproductive. Ya Allah, bergerak pula benda ni. Tak kunci. Sekejap, kunci. Okay, male and female reproductive system. So, dalam flower, male and female ni, this one male lah. Okay, this one adalah female. So, ini antara jawapan yang ada lah. Contohnya, kalaulah dalam nota kita dia tulis lain. Saya tak tengok nota sebab saya tengok kat internet. Pun jawapan you boleh diterima. Contohnya, you boleh buka kalau dekat nota kita, dia adalah pada muka surat 75 tu. Dia tak cakap itu adalah function. Tapi dia buat dalam kurungan. Okay, di mana? Okay, this one kalau patutnya you akan buat dalam satu paragraf. This one is another paragraph. So, kalau saya tak adalah terus pada jawapan macam ni. Biasa kita akan cakap male reproductive organ is filament and enter. Sebab dia tanya function. So, you akan cakap function for filament adalah dia apa? Kalau dalam nota tu dia buat stop je. So, buatlah ayat act as stop. While, kalau you sambung pun lagi bagus. Tak boleh buat point macam ni. Madam nak senang nampak. While enter, function of enter is act as pollen producing structure. Okay, buatkan ayat. You all buat ayat tak ke you buat point-point? Siapa buat point-point dari 5 ni nanti, tolak 1. Sepatutnya paragraf mesti dalam bentuk sentence. Okay, complete sentence. Dan juga apa madam kata kena tulis dalam bentuk apa selain complete sentence? Short apa? Short paragraph. Okay,
Okay, kita tengok abang-abang dua orang nanti tulis apa. Okay, dan untuk female reproductive structure, okay, you buat another paragraph. Supposedly you write, okay, for female reproductive structure atau female reproductive structure terdiri daripada stigma, style and ovary. That one tak ada markah. Kita bagi tahu yang kita tahu itu strukturnya. So function untuk setiap structure, di mana kalau stigma, okay, dia adalah tempat di mana pollen grain tu landing site. Okay, tempat untuk pollen grain jatuh. Okay, dan apa pula function leher tu? Style tu, okay, dalam nota dia bagi tahu, appear as ataupun act as pun tak apa. Neck-like structure through which pollen tube, bukan pollen grain yang grow ke bawah tu adalah pollen tube. Hati-hati tengok ayat korang tulis apa, jangan merepek. Pollen grain tu stay kat atas stigma, yang grow ke bawah mana tunjuk hari tu adalah pollen tube, yang ada tube nukleus tu kan. Okay, yang ketiga ovary which enlarged structure, tak ada perkataan enlarged structure pun tak apa. Apa sahaja jawapan madam ni terpotong. Sekejap. Apa hal? Ada. Okay, so yang ketiga ialah ovary. Enlarged structure ni tak ada pun tak apa. Tapi apa yang ada dalam ovary? Ovary ni ada ovule. Kalau you tak tulis ovule, you boleh juga tulis sebagai female gamete. Okay, boleh juga. So kita tengok apa yang kawan kita tulis. Okay, dapat tak dia markah? Okay, so nampak tak? Kamera kena besar sikit. Okay, kawan you tulis male reproductive structure consists of two part which are filament and anther. Betul? Ini intronya. Nampak tak dia buat dalam bentuk paragraph? Inilah maksud short paragraph. Very good. Okay, filament act as stop. Okay, dapat satu markah. While, ini macam mana ni? Ni kenalah huruf kecil. Betulkan paragraf. Jangan kecil hati dengan madam Madam kan mak boleh tegur anak tau. Anther is structure where pollen grain were produced. Okay, betul. 2 markah kat sini dia dapat. Okay, female reproductive organ consists of 3 part which are stigma, style and ovary. Kat sini betul dia tak tulis ovule. Stigma act as site where pollen grain were landed. Landing site. Sama je. Maksudnya dia kata stigma tempat pollen grain tu landed. Landed tu jatuh. Kalau dalam ni dia kata act as landing site. Sama. Membawa maksud yang sama. Betul. Style act as neck-like structure through which pollen tube grow. Very good. Okay, and ovary and enlarged structure that contain one or more ovule. Very good. Okay, sebab tak semestinya dalam ovary tu ada satu ovule. Kalau bunga tu yang menghasilkan buah yang banyak biji, maknanya ovule dia ada banyak. So dapatlah 3 markah. So dapatlah markah penuh untuk discussion ni 5/5. Okay, so tadi 15. So discussion ini 5 markah. Kurang apa dia ni? 8.5. Okay, sempat. Okay, while ya. Tanya. Boleh. Stalk tu tangkai. Kalau you kata whole anther pun boleh. Betul. Dia mestilah dia yang pegang anther tu kan. Very good. Mungkin you cari kat sumber lain. Boleh? Betul? Ada lagi jawapan nak tanya saya? Tanya. Tak ada. Diam tanda setuju ke? Okay, jap nak tengok berapa orang anak madam ada dalam ni. 62 dah. Okay. Korang ni bagus sebenarnya. So tapi cuma kalau tak dapat masuk, bagilah tahu awal. Okay, so taklah madam tercari. Ada reason madam ni manusia. Okay, tapi jangan bagi madam jadi harimau macam tahun kelahiran madam. Macam tu. Okay. Setakat ni cikgu kelas korang ada yang lebih baik dari madam? Ke madam yang paling garang? Dahlah record ni. Tak berani jawab semua. Okay, male reproductive system in plant consists of filament and anther. Okay, filament function to hold up and support the anther. Very good. Ni nampak ni contoh kawan you buat sama macam yang tanya tadi. Okay, extending it up to an accessible part of flower. Wah, ini mesti ayat pakcik Google ni. Betul lah tu. Betul lah. Maknanya kalau maksud dia memaksudkan dia tolong pegang anther tu, betul lah. Dia yang hold anther tu kan. Okay, sebab tu saya terima dan support. Okay, while anther ni pula is to produce the pollen grain. Very good. Dapat 2 markah. Female reproductive system consists of stigma, style and ovary. Okay, stigma function to receive, capture, collect pollen grain. Lagi lengkap.
Tadi kita kata dia adalah tempat untuk pollen to land je kan. Yang ni kawan you bagi tahu. Dia boleh juga receive, betul lah. Bila pollen to land, receive lah tu. Captured. Kadang-kadang kan macam menangkap pula. Okay, boleh. Ini bahasa-bahasa saya tahu you search dekat internet. So betul lah. Okay, tak. Sepatutnya kena sampai sini. Nampak tak kawan you ni tulis detail. Okay, pollen grain and act as landing site for it. Next time dalam penulisan apa-apa esay bio ke esay science, jangan guna it ni tau. Kalau you tengah cerita pasal apa, it ni apa, pollen grain kan, for pollen. Tulis pollen. Ni madam tegur je, tak salah pun. Okay, cuma itu yang kita kena improve. Okay, then okay, dia germinate. Okay, betul lah tu. Style is a net-like structure to connect the stigma to the ovary and place where pollen tube grow. Oh, okay, betul lah. Antara stigma, nak conteng kat sini. Abang, sorry madam conteng kat awak punya lab report. Betul lah, ini stigma kan? Ini ovary. So, dia kata style ni adalah yang menghubungkan stigma dengan ovary. Okay, betul? Okay, and place where pollen tube grow. Betul? Kalaulah katalah kita tulis pollen land kat sini, so pollen tube akan grow ke bawah ni. Itulah maksud dia. So betul? Okay, baguslah. Tak adalah bergantung je pada tan mana dia dapat jawapan. Try cari. Macam tu lah. Tapi tak apa. Madam positif. So dalam masa sekarang ada banyak cara untuk you belajar. Cuma kita cari cara yang berkat. Macam tu. Okay. Sebab ilmu ni yang jadikan diri you hari ni atas tazkirah hari Jumaat kita belajar hari ni, kita tak nampak macam mana dia boleh menjadi keberkatan untuk hidup kita yang berpanjangan. You kena ingat, ilmu yang you pegang pada hari ni, inilah yang menyebabkan nanti you masuk ke SDS. SDS tu nanti dari ilmu-ilmu, saki-baki ilmu ni jugalah yang bawa you masuk ke universiti. Kelulusan you di universiti, ilmu yang you belajar yang berkat tu yang akan mendapatkan you pekerjaan. Dan pekerjaan itulah yang akan jadi duit yang menyara hidup you, yang menjadi darah daging you. So dalam setiap proses kehidupan, keberkatan tu penting. Mungkin kita tak kaya, tapi keberkatan tu penting. So carilah keberkatan. Tapi jangan cari keberkatan je tak usaha pun. Berharap, berdoa je, redha jangan. Kita kena usaha dulu, baru nak berserah ke redha ke. Tapi kalau madam, keberkatan ilmu tu sangat penting. Bukan sebab madam cikgu dari zaman saya belajar dulu pun. Okay, kalau nak meniru secara terhormat, bukan sekadar meniru kosong-kosong je. You meniru, you boleh betulkan pula apa yang kawan you salah. Macam kononnya you cari guide, macam tu. Okay, jangan buat sebab you nak memudahkan kerja you je. Sikit lah perkongsian pengalaman. Kan Meda dah tua dah. Okay, ovary is a place where ovule contain eggs are formed and produce and will eventually become fruits. Detailnya. Okay, sampai sini lah madam ambil. Betul lah. Okay, actually dalam ni nanti kita akan belajar. Conteng lagi kat kertas abang ni. Dalam ovule ni, nanti kan kalau lah dia satu je ovule dia akan ada banyak sel tau. Saya rasa you belajar kat sekolah dulu. Kat atas ni ada 3 sel. Kat tengah ada pola nuklei. Kat bawah ni ada 2 sel. Okay, dan ada 1. Dia bukan sel, dia sebenarnya nukleus-nukleus. So sebenarnya dalam setiap ovule, yang ni baru kita panggil ovule. Yang tadi kawan you seorang tadi salah kan, labeling kan. Dia buat the entire structure luar ni ovule. Luar ni ovary. Okay, so dalam ni lah ada eggs yang kawan you kata ni, place where ovule contain eggs. Yang ni ovule, luar ovary, ini ovule. Eggs yang mana? This one, egg cell. Sel-sel lain ni ada nama, tapi nanti kita belajar. Okay, so berapa kawan you dapat? 1, 2, 3, 3. So okay, dia dapat 5/5. Okay, tak boleh cakap banyak sangat, nanti tak sempat. Alright, so 5. Ni maksud madam untuk orang yang tak nak buat cover lab report. Madam tak marah pun. Tulis kat sini. Supaya madam nak masuk markah, madam nak semak tu, madam nampak. Okay, Q&A. Okay, untuk part Q&A ada berapa markah? Okay, Q&A next adalah 8 markah. Okay, so soalan yang pertama adalah compare the hibiscus and spider lily pollen structure. Okay, so bila dia sebut compare anak-anak, okay, bila dia kata compare, so maknanya you kena ada similarity dan you kena ada differences.
Okay, sorry, tulisan doktor sikit. Okay, so antara yang dicadangkan similarities dia ialah outer layer for both pollen is axin. Kulit luar tu kan, dua-dua. Ada yang ada spine, ada tak ada spine. Tapi apa persamaan antara dua-dua? Kita boleh kata outer layer of both pollen is axin. Ada tak jawapan lain you jumpa? Kok you search kat internet, apa persamaan antara kebanyakan? Contoh yang madam kita boleh fikir logik lah. Kita tahu dalam setiap pollen ni ada gamet. Kita boleh kata similarity-nya both pollen. Kalau similarity kena perkataan both kan sepatutnya. Both pollen contain apa dalam tu ada dua nukleus. Tube nukleus and apa satu lagi nama nukleus dia? Generative nucleus. Ini persamaan juga. Yang lain yang kita boleh extract lah daripada tu. So mana-mana sebab tak ada pilihan jawapan, saya bagi dua je lah dulu. Okay, so dari segi shape, perbezaan you boleh bezakan dari segi shape. Tapi sepatutnya you jawab dalam bentuk ayat. Ni madam nak senang nampak. Contoh, kalau hibiscus tu kita kata bentuk dia bulat and has spine. Kalau you kata bentuk dia bulat, yang ni bentuk oblate ataupun ovule. Salah, ovule pula. Oval. Ovule tu structure. Oval ke? Okay, jangan pergi cakap the shape for spider lily is as rugby ball. Tak nak lah macam tu. Bentuk rugby ball tu is oval, right? Okay, so kalau you compare spherical dengan oval pun boleh. Tapi buat ayat. Okay, so lain-lain apa? Sepatutnya kena ada dua beza. Kalau yang ni dia bezakan, kalau madam pecahkan this one. Hibiscus pollen has spine, spider lily pollen does not have spine. Okay, kalau ikut sebenarnya ini maklumat tambahan untuk you lah. Kalau dari segi size, structure size hibiscus punya pollen lebih kecil. Okay, berbanding size pollen untuk spider lily. Yang ni saya tak expect you jawab, tapi saya bagi tahu input tambahan untuk you boleh tulis lah. So pollen untuk spider lily lebih besar. Okay, dan jawapan kedua adalah untuk trap pollen. Apa tujuannya stigma ni bersifat sticky? Kenapa atas madam kata hari tu dia ada macam apa orang kata cecair? Sebab dia nak trap pollen ataupun dia nak capture pollen supaya terlekat dekat situ dan boleh germinate. Okay, okay, so kita tanda dua ni dulu. Oh sorry, yep. Mana ni? Okay, so kita tengok kawan you tulis apa. Compare hibiscus and spider lily. Both pollen grain contain male gamete. Betul? Very good. Selain daripada you kata dia ada tube nucleus, generative nucleus, dia dua-dua akan ada male gamete bila dia germinate tu. Okay, cuma ejaan gamete ni salah bang. Gamete ejaannya macam ni. Okay, saya betulkan je lah. Okay. And were formed in anther. Ini boleh jadi persamaan yang kedua tau. Tapi sebab yang ni satu je markah, di mana kita kata both pollen is formed in anther. Anther tu tempat menghasilkan pollen. Boleh juga jadi jawapan. Very good. Okay, tapi kat sini satu markah je lah. Untuk differences, kawan you kata hibiscus circular in shape with spike, axin. Okay, spike ni lah yang spine tu tau. Spike boleh, spine pun boleh. Spider lily oval in shape with reticulate axin. Okay, boleh. So dia bezakan shape, dia bezakan permukaan luar dia tu. Okay, reticulate ni yang dia ada bentuk-bentuk tu, yang ada macam ada apa, macam batas-batas tanam sayur yang berserat-serat tu. Okay, so very good. So dapat dua. Cuma ini bukan cara yang cantik untuk buat perbezaan. Untuk in future, let's say nak bezakan tentang shape, so you akan kata the pollen grain for hibiscus is circular in shape while. Okay, ingat bila differences, tak kira lah dalam lab report ke apa, kita kena ada perkataan while pollen grain for spider lily is oval in shape. Then baru buat yang empat ni, barulah betul. So maknanya teknik in jawab differences tu media ajar juga. Okay, next time boleh improve. Okay, dan yang kedua dia kata why stigma at the top of pistil is often sticky to trap pollen. Very good, satu markah. Okay, so kita tengok satu lagi.
Compare hibiscus and spider lily pollen structure. Structure of pollen for hibiscus and spider lily both have circular pollen grain. Boleh tak madam bagi markah? Adakah dua-dua circular? Ini dia kata both ni. Persamaan. Tak boleh ya. Sebab bentuk dia tak sama. Okey, so kalau ni kena pilih jawapan lain. Okey, macam contoh tadi dia contain gamit, dia berada dalam enter ataupun dalam jawapan madam tadi apa madam pilih tadi outer layer dia ada axin dan sebagainya. Okey, circular tak tepat sebab spider lily bentuk dia oval, hibiscus bentuk dia circular. Okey, ataupun spherical. Spherical tadi boleh tukar dengan circular juga. Okay, pollen grain of hibiscus have spike on its surface while spider lily are not. Kalau yang ni saya terima. Walaupun dia tak cakap yang reticulate tadi, dia kata pollen grain hibiscus ada spike ataupun ada spine tu, duri-duri tu. Tapi spider lily tak ada. Cuma lagi cantik kalau ayat ni pollen grain have hibiscus has spike while spider lily does not have spike. Jangan not je. Nanti cantik kan. Nanti bila you practice. Okay, and the atomic structure of pollen grain of hibiscus represent dia apa ni? The bulk meter funnel but not shown in spider lily. Oh, saya rasa ini adalah saya pun tak tahu ni. Yang ni saya kena search ni balik ni. Okay, let's say okay, point ni betul. Nanti saya semak balik saya ni. Okay, so dia akan dapat 2 markah. Differences kena 2 2 daripada 3 lah. Okay, sebab shape yang persamaan tadi salah. Okay, why stigma of the top are often sticky to hold the pollen grain that flew. Hold and hold. Okay, hold ni dia nak maksudkan perkataan trap saya rasa. Trap boleh juga guna perkataan captured tadi. Okay, flew ni yang terbang kan? Boleh lah saya faham maksud dia. Okay, so kita tengok pula jawapan untuk yang ketiga ni dia panjang sikit sebab dia tanya why pollen grain is important in fertilization. 4 markah. So sepatutnya point you kena ada 4 ini. Saya dah bagi tahu kan? Okay, di mana yang ni saya dah bagi dalam nota hari tu. Sebab benda ni you tak belajar. Sebab tu saya terangkan, saya letak point. Okay, kenapa dia important dalam fertilization? Sebab dalam pollen grain tu kena ada, kita bagi tahu dia ada 2 jenis nukleus atau 2 jenis sel, tube cell dan generative cell. Apa kerja tube cell? Apa kerja generative cell? Okay, dan bila berlaku double fertilization, apa peranan dia? So, inilah dia setiap satu ni satu markah. Okay, ni 1 markah, 1 markah. Okay, 1 markah. This one is 1 markah. Okay, dapatlah untuk yang soalan ketiga tu 4 markah. Okay, so kita tengok apa yang kawan you jawab. Okay, the pollen contain 2 cell which are pollen tube cell and generative cell. Very good, 1 markah. The pollen tube cell grow into pollen tube. Pollen tube cell grow into a pollen tube through which generative fuse with egg cell to produce diploid zygote. Okay, betul ke ayat ni macam ni? Okay, tube cell produce pollen tube. Dia ni akan menghasilkan pollen tube. Okay, yang grow down the cell towards the ovary. So ayat yang ni maksud dia grow into, dia tak masuk dalam pollen tube tau. Dia grow menjadi pollen tube. Okay, through which generative cell travel. Okay, generative cell dia tak travel tau sebenarnya. Generative cell tu akan divide jadi 2 male gamete. So that point saya tak boleh bagi markah lah. Okay, generative cell will divide to form 2 sperm cell. Okay, ini betul. 1 sperm cell will fuse with egg cell to form zygote. Another sperm cell will fuse with polar nuclei to form triploid endosperm. So 3/4. So out of 8, berapa total markah dia? 8 kan? Tak ingat. 4 markah, total 8. Okay, daripada 8, kawan you ni dapat 6/8. Okay, 6/8. Tadi discussion dia dapat berapa? 5. Lemak, masa dah nak habis. Okay, dan untuk conclusion,
Okay, conclusion dia, kita akan rujuk kepada learning. Learning objective dia. Okay, di mana kalau you tengok kat sini, okay, identify various shape and structure of pollen grain. So you kena bagi tahu, kita boleh observe ikut spesies apa yang you buat. Kalau tadi kawan you tu buat hibiscus, you akan cakap lah shape dia adalah bentuk apa, round ke, oval ke, apa semua kan. Okay, dan explain the reproductive structure flower, mesti concludekan male ada ini, female ada ini. Okay, so kita tengok jawapan kawan you. Pollen grain for hibiscus plant is rounded shape and have spike present on it. While pollen grain for spider lily, sebab dia belajar juga kan, dia compare walaupun dia tak lukis. Okay, so this one betul. Satu markah untuk conclusion. Reproductive structure for male consists of anther and filament, betul. While reproductive structure consists of stigma, cell, ovary, betul. Okay, so untuk bahagian ini dia dapat 2, ada references yang dia rujuk. So tadi 6 dan juga 2. Okay, so totalkan per 30. Okay, ni tolak 3, tolak 2, so 25. Jangan risau, markah ni tak mempengaruhi pun. So kalau kita tak dapat markah tinggi pun, tapi at least you belajar something. Itu yang lebih penting. Okay, dia just record, tapi you kena belajar something. Okay, so for your next friend, okay, untuk part yang ni, dia kata pollen grain contain DNA that can be used to change. Salah. Dalam pollen grain kena cakap pasal 2 sel tu. To fertilize the female reproductive organ at the pistil. Develop fruit and seed. Salah, tak dapat markah untuk yang ni. Okay, so padahal dia bagi dah hari tu kan. Tak perasan lah tu. 1, 2, 3, 4. So dia dapat 4/8. Okay, manakala untuk conclusion, pollen of hibiscus is rounded shape with the presence of spine, while pollen for spider lily is oval in shape. Very good. Okay, male reproductive structure consists of anther and filament, stigma, style and ovary. Very good. So 2/2. Reference pun ada. So 4 dan 2. 4/8. Okay, dan conclusion dia dapat 2/2. So sini tolak 4, sini tolak 2, 6, 24/30. Okay, so boleh ke tidak untuk tanda untuk kali ni? Okay, untuk pengetahuan you kalau you tengok lah. Okay, kita ada sikit lagi masa. Nanti kejap lagi saya sambil isi attendance. Tak perlulah sebab madam ada owl so. Okay, total sekarang ada berapa orang ni? 64 tolak madam 2, 62. So ada 4 orang tak datang. Okay, so kalau you tengok antara 2 kawan you lah. Okay, part mana yang sebenarnya kita banyak kehilangan markah? Okay, part question and answer. Dan juga observation tu sebenarnya minimal lah. Kalau nanti let's say lah eksperimen 1 yang keluar sebagai practical test. So bila you lukis tu kena tengok balik lah. Bila saya bagi tahu masa taklimat practical test nanti, you kena ulang kaji balik. Tapi ingat, kalau you hantar lab report eksperimen 1 you hari tu, waktu practical test, automatic markah untuk practical test you kosong terus. Okay, kalau ada detection of peniruan macam tu, kita tak akan bagi kerjasama. Okay, bila ada chance untuk buat test, okay, supposedly kalau lah ada katalah you nak refer, kita tak boleh nak kawal you kat rumah. Boleh refer, tapi jangan sampai saya tertangkap you hantar lab report yang sebelumnya. Tak kisahlah eksperimen 1 ke eksperimen 2 ke apa ke. Sebab biasanya untuk practical test dia ada beza. Kadang turutan soalan ke. So kita boleh detect kalau you tipu. Okay, so janganlah anak-anak murid madam tak macam tu. Okay, so I guess that's all for today's class. Okay, so everybody should submit you punya lab report. Okay, saya kata sebelum bila saya tak ingat lah saya assign. Saya rasa sampai hari Selasa juga sebab saya terlupa yang hari ni yang kita akan bincang lab report. So you ada masa. So waktu weekend nanti siapkan tanda. Dan juga you pun perlu turn in lah untuk saya masukkan rekod markah. So untuk minggu depan jangan lupa kacang hijau. Kalau tak nak beli, nak tengok bergembira je dulu. Orang kata bersusah dahulu kan. You tak nak bersusah dahulu, nanti masa cuti you buat lah. Sebab kita kena jaga anak kacang hijau kita tu selama 8 hari tak silap saya. Setiap hari you kena
memberi kasih sayang kepada setiap biji kacang hijau. Dan pastikan ada benang. So nanti petang-petang sikit saya akan share video YouTube-nya. You boleh tengok dulu. Okay? So ada apa-apa tak lagi. Kejap-kejap saya nak stop recording.